cakap token weekend ni fungsi dia untuk merawat darah. Bila darah tak sihat, tubuh juga akan menjadi tak sihat. Antibody dan daya melawan penyakit juga akan lemah. Dia umpama sebatang pokok yang tak sihat. Bila pokok yang tak sihat tu ada banyak penyakit. Kita kena rawat dulu darah kita. Biar tubuh dan organ badan kita sendiri yang merawat penyakit dan meletakkan kesihatan secara semula. Jadi pendengar dari Cedar TV, minatlah sangat dengan weekend ni. Tapi masalahnya produk weekend ni mahal. Untuk nak menjadi ahli masa tu kena beli 4 stokin bersamaan dengan 700 lebih. Jadi saya dengan kawan-kawan pun berbincang lah, sepakat apa kita nak buat. Jadi kami pun sepakat nak buat main sistem putu. Maksudnya bergilir lah yang dapat kan. Jadi saya diangkat sebagai ketua dan orang dia. Saya pun mula saya serius membuat MS ini sebagai perniagaan pada awal tahun ni lah, tahun 2021. Peranan haji juga, haji dia dah call suami saya dan ajak suami saya datang ke rumah dia ikut kelas marketing. Haji Zali ni dia kenal suami saya masa suami saya bertugas sebagai jurufoto bidan masa musim haji lah. Jadi masa tu kami berada dekat rumah anak. Yang lain berjumpa si Kuyong kat rumah dia kat Semeni lah. Masa sesi memperkenalkan diri tu, saya dah ditegur oleh si Kuyong. Dia cakap saya pendosa. Saya pun terkejut lah. Jika Samsia awak adalah pendosa kata. Sepatutnya selama 6 tahun jika awak buat sungguh-sungguh sembah sungguh kebaikan weekend ni, dah tentu ramai orang boleh luar biasa sihat, luar biasa solat, sujud Allah dan sedekah jariah dia cakap. Kata dia Samsia, tu saya showkan awak menjadi immobile. Kata si Kuyang spontan. Tapi ni tak saya terompak keputusan dan saya nak jadi immobile. Saya yakin suami saya merestui apa yang saya buat ni. Okey. Lepas tu seminggu selepas tu dapat panggilan dari Pahang. Ayah mertua saya call, dia cakap abah sakit. Kami, saya dan suami tak pernah dalam sejarah hidup abah call
mengatakan dia sakit. Ini memang betul-betul dia sakit. Jadi sebenarnya kat rumah tu mak mentua saya pun memang terlantar sakit. Dia memang terbaring je, kena pakai pampers semua kan. Tapi kadang dia tak selesa nak pakai pampers. Jadi dia minta lah, bila nak buang air dia minta bawa dia ke bilik air. Jadi ayah lah yang akan dongkong dia. Satu hari masa ayah angkat mak, tiba-tiba dia terasa macam ada sesuatu meletup kat perut dia. Selepas tu dia rasa sakit. Sakit je lah. Lepas tu dah tak lalu makan. Okey, dan wristband weekend. Mak pula saya pakaikan multiple sarung tangan pada lutut dia dan elbow pada, saya buka kat tapak kaki dia buat dia macam stokin lah. Masya Allah, keesokan harinya kelihatan Abah bangun macam biasa, ceria dan bermual lah dia jalan. Menunjukkan Abah dah okey. Bermakna dah tak sakit lah kan. Macam boleh makan pula. Bila tengok macam tu, kami pun cakap apa, kami nak minta izin nak balik petang ni sebab esok dah mula PKP. Masa tu mula PKP, nanti tak boleh nak melintas negeri. Lepas tu abang pun izinkan lah. Dalam perjalanan balik tu adik bagi gambar, WhatsApp gambar, mak dah boleh memijak dan bertatih untuk berjalan. Masya Allah, memang hebat produk MSB ni. Ya, memang ya Allah, anugerah Allah, memang hebat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 202 bermaksud mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Semoga Allah pilih kita. Atas perkongsian tadi. Okey, sekarang kita berada pada plan marketing hari ini. Jaringan Nijah. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Tuan Razak sebab invite untuk join BOP hari ini. So tugas saya hari ini adalah untuk berkongsi mengenai pelan pemasaran MXP. So relax dah cantik tu. kan sekejap. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so ini saya dah sediakan presentation mengenai pelan pemasaran MXP. Okay, so first of all, kita punya MSB ni dia ialah syarikat yang membuat bisnes secara online dan offline. So tapi sejak pandemik kita banyak more to online lah. So lepas tu dia tiada yuran keahlian, produk pun tak ada tarikh luput. So memang best lah kan. Okay.
Okay, so ini adalah contoh-contoh ataupun package RB, ada Cola Plus, Reborn Cream, V-Mask, socks dengan wristlet lah. So total BV yang ni kita ada 40% DPD. Ataupun apabila kita bawa masuk tim baru. Lepas tu kita ada group development bonus. Maksudnya kita ada satu group yang aktif di bawah kita, which is dua kumpulan group yang aktif lah di antara dalam rangkaian kita. So kita akan automatically dapat 10%. Untuk royalty bonus kali RM52.80, so kita dapat RM5.28 tak. Tuan Razak, kalau ada nanti bonus ni tak dapat silver, kita dapat sampai level pertama, gold kita dapat sampai level keempat, dan diamond kita dapat royalty bonus sehingga level kelima. So dia punya royalty bonus tu pertama sekali 10%, level kedua hingga kelima kita akan dapat 5% daripada royalty bonus. Okey, untuk repurchase bonus kita akan dapat 10% repurchase bonus, ataupun kita sendiri top up barang, beli barang, kita akan dapat juga 10% daripada bonus tersebut. Okay, so itu sahaja. Cuma saya nak share sikit YouTube punya marketing plan animasi tak lama, so that semua orang lagi faham. Mungkin daripada saya punya penerangan tu kurang jelas kan, so kita boleh tonton sama-sama lah.
Alhamdulillah. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau terkurang, tu semua daripada saya. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Aimi. Satu persembahan yang pada mulanya takut dah, tak Terima faham dah. kasih. Okey, Siti Rani ada? Okey, Saya nak share sikit tentang bonus ni. Banyak saya best sekali dapat bonus sebagai ahli. Kita dapat gaji orang, dan kita dapat bonus sponsor. Yang saya nak share produk untuk diri sendiri dan produk saya yang bikin ni. First saya cakap untuk saya pakai kali pertama, saya ada sakit saya nasihat kata Siti kena banyak minum air, Siti kena banyak toksik dalam badan tu, dia nak toksik, jadi efek dia yang sangat sakit. Tapi bila dalam tempoh 3-4 hari, clear. Yang dalam sakit yang saraf yang Siti tangguh selama ni, mudah penat, cepat letih, sepenuhnya. Yang bestnya sekali tu, kita bukan beli satu, kita beli sarung tangan, sarung kaki, set daripada asas kepada tapak kaki. Yang paling best sekali, dapat bonus, dapat kerja orang, dapat kenal orang baru, dan kita tak takut nak sharekan barang ni sebab barang ni kualiti sangat bagus. Saya, ahli keluarga saya yang paling best sekali mak saya orang yang pertama yang saya rasa dia pun bersyukur, cakap Alhamdulillah ya. Lepas dia pakai waktu tu, dia buat inject, dia rasa demam dia. Demam kita cakap tu, itu adalah salah satu kesan samping daripada vaksin tu. Nak jadikan kita, saya cakap dia pakai full package yang dalam stocking, wristlet, apa semua di baju, itu dia bagi kuat lagi sistem. Tindak balas yang bila dia pakai tu, dia kata dia lagi ganas dalam tubuh badan tu, nak merontak, nak melawan. Saya cakap dia tak apa. Itu dalam proses dah 3-4 hari. Alhamdulillah sekarang dia vaksin dengan dia dah boleh compare baik. Dan kita yang best sekali daripada ahli keluarga, suami ada pakai, saya ada pakai. Baru ni yang produk yang keluar mask tu. Asal mask yang mask weekend tu. First saya cakap, kenapa kena pakai mask weekend? Pada weekend, dalam mask weekend ni yang kecil ni, nilai dia bagi saya kata first memang mahal. Tapi bila saya rasa, dulu yang masa saya pakai mask ni, dulu kulit sini gini, kawasan sini banyak jerawat yang kecil tu boleh pakai yang mask yang biasa. So, saya nak condemnkan yang mask luar, tapi yang the best part dia saya pakai ini ada satu-satu tukar. Yang ini satu musim pandemik ni,
yang udara luar kita kena pakai 3 lapis. Jadi benda ni membantu saya untuk saya rasa penafas saya, oksigen saya rasa bertenaga, saya rasa macam sebelum ni saya pakai mask biasa, saya rasa macam takut lagi nak jumpa orang. Sebab apa? Dia tak ada pakai mask biasa, kita tak ada batu, tak ada protect kat sini. Daripada sini ada garam mineral batu. Bila kita pakai saya cakap dengan dia, sebab doktor panggil saya kena datang untuk jaga dia waktu shift malam. Jadi saya cakap dengan dia, saya ada weekend. Bukan saya nak cakap saya bangga saya dengan weekend, tapi saya cakap saya ada weekend protect saya dan saya jaga SOP dan saya tak takut, insya-Allah Tuhan jaga saya. Amin amin. Kita cakap best sekali. Pasal cakap kat sebelah saya kata dia tak pakai weekend. Saya tengok sebelah sana dia tak pakai weekend. Dan rasa orang nak share juga. Itu saya cakap, memang saya akan share benda ni, saya akan cerita dengan orang. Yang best dah dapat duit, bonus yang berlebihan. Alhamdulillah, walaupun saya tak kaya, tapi proses nak belajar kaya banyak lagi. Saya masih bagi belajar lagi daripada dia. Sebab marketing saya belajar lagi dengan Kak Patona, Cikgu Patona. Dan yang maaf lah tadi saya cakap line saya tak berapa clear. Saya pakai 2 data, satu data payment data, yang lain ni berasal daripada Kedah dan berkahwin dengan orang Perak dan letak di Sandakan atas keperluan perkhidmatan, ya. Dan di Sandakan ni jangan tuan, ada gangguan sikit parking kereta. Okey. Okey. Baik, minta maaf sebab saya duduk di tepi tingkap sikit ni bagi ada ruang sikit untuk saya bercakap. Okey. Alhamdulillah. Okey, jadi saya mula mengenali produk Weekend ni tak mahu baca terpaksa bercerita lagi pengalaman kita mula-mula dulu. Okey. Daripada seorang sahabat saya iaitu Haji Airi, iaitu upline saya lah, ya. Yang mana Haji Airi ini jemput Abang Razak ke Sandakan untuk memperkenalkan stoking ajaib. Waktu tu dia panggil stoking ajaib. Ada panggil stoking weekend, tapi banyak okey. Pakai apa stoking ajaib. Jadi malam tu selepas saja solat Isyak, jadi Isyak di sini lebih kurang dalam 7.30 kalau di Semenanjung waktu maghrib lah waktu tu. Jadi alhamdulillah selesai saja tu Haji Airi kata bagi tahu Ustaz, dia kata I nak kenalkan you dengan you satu orang kawan, dia kata dia akan datang sini. Kemudian bila kita tu perjumpaan tu di kedai makan, waktu tu yang banyak cerita waktu tu saya jumpalah dengan Kak Ita, si Pu Ita yang abang ajak bercerita tentang produk stocking. Dia panggil stocking ajaib. First kali saya pegang saja sahabat sekalian, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, badan saya dah berpeluh. Itu sebab saya ni ada masalah dari segi sakit belakang yang lama, ya, sakit belakang yang lama. Sebab saya sekolah di pulau, naik bot 1 jam 45 minit waktu tu. Pergi saja, wow, pergi saja, bila balik 1 jam 45 minit lagi. Jadi kesan pada hentakan ombak, hentakan bot tu, di situlah macam-macam dah buat, macam-macam dah buat, dan macam-macam rawatan dah buat. Jadi saya kata macam mana ya Allah, saya banyak sangat berdoa.
Tapi alhamdulillah bila Haji Aidil tu kata, "Ai nak kenal dengan you," dia kata satu orang kawan dia kata nanti dia akan datang di sana kan. Dia kata dia jual stocking. You tahu ke stocking? Dia kata, saya pun heran, ada stocking, okeylah tak apa. Bawa dia Haji. Jadi malam tu kami jumpa. Waktu malam tu lah Kak Ita terang-terang, okey harga dia macam ni, kita diam sajalah, faham. Waktu tu bila dengar saja harga stocking ni, semua orang terkejut. Ya kan, itu biasa, itu perkara yang bila cerita mana pun, kalau cerita tentang harga, memang orang akan terkejut apa saja pun. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok, sebab tu saya selalu ambil perumpamaan macam ni. Kalau kita nak barang yang bagus, kualiti yang bagus, mesti dah up dia punya harga. Itu bezanya. Begitu je bila Kak Ita kata okey, Ustaz, dia kata, Ustaz, sound tu sekarang, dia kata, kita tunggu. Ustaz pakai sekarang, kita sembang. Stay Kak Ita dengan Abang Ajak ni satu, saya cukup hormat dengan dia orang. Dia orang akan tamat, Abang Ajak bukan nak puji tapi ni ikhlas okey, ikhlas, saya akan beritahu Kak Ita. Dia orang ni, saya nak tahu cerita, mungkin sahabat-sahabat sekalian kenal Abang Ajak dengan Kak Ita ni, dia perwatakan dia ni cukup humble. Kita cakap macam mana pun kita minta, macam dia orang akan sentiasa mendengar kita. Mendengar, dia akan bagi penerangan. Apa Ustaz? Dia kata, pakai saja Ustaz, tunggu kita minum air suam. Saya ingat dia Kak Ita kata tu. Okay. Order kita air suam, minum. Bila saya pakai malam tu, okay. Apa yang saya nak kata ajaibnya kuasa Allah Ta'ala ni. Malam tu bila saya pakai, saya bagi isteri saya pakai, pinjam dulu satu malam tu. Kemudian dalam masa 3 hari, sahabat sekalian, saya ni ini banyak cukup tahu lah. Dalam masa 3 hari sahaja saya pakai stocking ni. Setiap malam saya pergi kerja pun saya pakai. Apa yang berlaku bila saya melangkah untuk menaiki bot, tidak perlu setapak. Itu. Jadi hari itu memang saya tak rasa apa. Saya turun tengah cuk langkah bot. Saya kata, apa jadi kat aku ni? Saya duduk, fahamlah, dalam perjalanan yang panjang waktu tu kita berfikir. Kaki kita waktu tu rasa panas, tuan-tuan. Bukan. Rasa panas, kemudian bila saya balik, ya Allah, betul lah, inilah sebab ya Allah hantarkan sahabat aku mengajar ni untuk menggunakan produk ataupun asbab supaya Allah, sebab sekian lama saya menderita sakit. Sakit balik. Tapi apa yang berlaku, alhamdulillah. Itu yang pengalaman yang saya tak lupa, yang saya pakai stokin, alhamdulillah. Kemudian antara testimoni saya, mungkin puan-puan pernah lihat, antara ustaz yang pakai B-Contour, ni cerita Kak Ita punya hal. Dia kata, ustaz pakai B-Contour, dia kata elok untuk badan. Orang lelaki pakai B-Contour, perempuan, Allah, orang malu kan. Tapi pun aja orang lelaki pakai. Ustaz pula lagi tu, dia orang kata pakai fit. Mula pakai, ya Allah, ni cerita saya pengalaman lah kan. Pengalaman
Malam tu saya masuk saja di kontor, tak sampai 15 minit sesak nafas saya. Saya kata, dah nak mati ke apa ni, saya fikir macam tu dah kan. Tapi saya fikir, produk weekend ni kita mesti kena minum air. Kita minum air lah. Tapi masalah tu lah, bila kita pakai set di kontor, bila minum air, dia akan nak pergi buat pasal apa kali ulang pergi ke tanah malam tu, sehinggalah dalam masa 2 minggu yang banyak dapat turun berat badan daripada 90 kilo lebih dekat 90 kilo lebih dapat 70 kilo dalam masa 2 minggu. Dan saya lah orang testimoni lelaki yang pertama. Yeah. Abang Ajak punya testimoni lelaki yang pertama yang ni lah yang buat di kontor ni. Itulah, itu pengalaman. Yang lain-lain tu banyak lagi lah. Banyak lagi. Sebab itulah antara sebab Abang Ajak telefon dengan saya ni, kata Ustaz, Abang Ajak ya. Itulah saya daripada saya perempuan, minta maaf saya sekiranya dalam penyampaian saya ni, sebab lorat utara tu tak boleh hilang. Lorat utara tak boleh hilang. Dan produk yang saya pakai juga, kalau sebab saya ni sekarang terlibat dengan satu permainan memanah. Bila saya pakai elbow, itu dapat membantu untuk mengurangkan sakit kita di bahagian lengan. Itu alhamdulillah. Sebab tu bila orang tengok, Ustaz pakai weekend, kalau nak bagi tahu, saya kata. Itu yang saya kata. Dia orang dah tahu dah, saya dia orang panggil kat saya Ustaz weekend. Dia orang panggil dah tahu. Sebab itu pengalaman juga yang pada 2018, seorang sahabat ketika tawaf, kemudian tuan-tuan, perempuan saya pergi Mekah hari pun Allah bagi kat saya, tak bayar apa-apa duit. Itu berarti Allah Ta'ala, saya tak tahu mungkin apa Allah nak bagi. Sebab dia kata, Ustaz tolong kami bantu bawa orang pergi umrah. Dia kata, itu saja. Dia kata, Ustaz jangan fikir dari segi tambang apa semua. 2018. Jadi waktu tu saya hanya bawa dalam simpanan saya hari tu, dalam 2 pasang saja, tidak banyak bawa. Dia berarti bila saya cerita pengalaman ni, kawan saya dia ada kaki manis. Bila dia nak, memang dia akan berjalan tu, orang kata kaki tu, kaki panggil apa banyak, kaki seret, langkah tak tinggi lah, kan, langkah tak tinggi tu, seret macam tu. Dia kata, Ustaz sakit kaki, cuba try weekend saya panggil tokin. Malam tu dia try, subuh besok dia kata, Alhamdulillah Ustaz. Dia kata, terima kasih, kenapa Ustaz tak beritahu awal. Saya spare je hari tu, saya bawa untuk saya juga. Nanti kalau in case, kalau kata kotor stokin tu, saya pakai stokin yang di mana kita nak sempat nak cuci. Itu yang saya cerita. Bila bagi tu Alhamdulillah. Itulah pengalaman perempuan. Banyaklah nak cerita tentang produk ni, tapi Alhamdulillah asbab yang Allah bagi ke atas produk weekend ni banyaklah. Banyak. Dan itulah. Dan Abang Ajak dengan Kak Ita ni tak jemu-jemu. Walaupun dia orang dah millionaire, sahabat-sahabat dah millionaire yang saya nampak dalam MSP yang tu lah, dia tak ada apa, dia tak ada peringkat tu. Maksudnya tidak ada guard. Orang ni semua pandang sama saja. Dan mereka ni saya nampak Alhamdulillah, dia orang tak pernah bercerita tentang berjuta-juta, okey hari ni juta-juta. Dia kata buat saja. Itu ya. Itu saya, sebab saya ni MLM ni tawak hati lah, abang. Tawak hati, faham kan? Dah banyak dah masuk macam-macam dah kena. Tapi beza je dengan Kak Ita dengan Abang Ajak dan rakan-rakan ni, kalau pergi di syarikat tu, dia orang layak kita macam orang biasa, sama je macam dia orang. Itu yang kita ada ukhuwah yang ada di MSB ni, Alhamdulillah. Dan dengan produk yang ada ni pun Alhamdulillah, Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi, sebab Allah bagi kelebihan. Waktu saya kena COVID pun saya cerita dulu, memang stokin tak tinggal. Itulah. Waktu tu mas belum ada lagi banyak kan. Yep. Baru-baru nak keluar, yang ada yang untuk tu tak sempat waktu tu. Sebab saya lah kuarantin yang paling lama, yang duduk di ward.
Duduk di ward, duduk di pusat kuarantin, bergerak sana. Sebab tu bila keluar saja daripada pusat kuarantin itu, orang kata orang lelaki tak pernah menangis, saya menangis. Sebab apa? Terasanya kebebasan. Kalau kita duduk di pusat kuarantin, melain kalau kita kuarantin di rumah. Kuarantin di rumah kita hanya duduk dengan keluarga kita, dengan keadaan rumah kita tahu macam mana. Tapi kalau kita duduk di pusat kuarantin, macam-macam. Kalau dihidangkan makanan, itulah. Kalau sedap, tak sedap, telan saja. Itulah. Jadi itulah sekadar perkongsian. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang kekurangan itu daripada diri saya sendiri, ya, saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih pada Abang Ajar, terima kasih pada Kak Ita dan rakan-rakan lain lah, ya, kerana sudi menjemput untuk perkongsian yang tak seberapa ni, sebab banyak lain lagi orang yang hebat-hebat, ya, tapi alhamdulillah Allah telah pilih untuk kita berada dalam majlis ilmu pada hari ini. Itu saja. Sekian. Okey, terima kasih perkongsian tadi pada Ustaz Hafizan. Terima kasih banyak. Saya nak celahkan sikit. Awak tahun 2018 dapat pergi haji. Jadi saja lagi, alhamdulillah. Rezeki tu semua nak dapat. Ya. Dan memang sahabat-sahabat jutawan kita tak longkek ilmu dan tak sombong senang kita. Diorang selalu share kita, ajak kita buat bisnes supaya kita ni, diorang nak kita dapat income yang sama macam diorang. Dia nak kita maju, nak kita kaya sebab nak bantu lagi ramai orang yang perlukan bantuan kita. Itu yang kita nak. Sebab dia cakap kaya ni tak rugi. Kaya boleh bantu lebih ramai orang, kaya boleh bantu keluarga, kaya boleh bantu Islam. Itu yang saya tahu. Selain tu, yang saya tahu COVID ni, daripada kita dengan cara kita, mungkin saya nak celah sikit pasal dengan masuk kuarantin tu. Salah satu sebab mungkin Tuhan letakkan Ustaz Abiza dekat sana yang saya dipindah-pindah. Sebab Ustaz tu, Tuhan angkat kat satu tempat, Ustaz doakan untuk orang tu. Alhamdulillah orang tu baik. Pergi satu tempat, Ustaz doa lagi doa tu, Tuhan angkat doa tu Ustaz. Yang kita pasal doa ni, dia cakap tak semua orang doa yang mustajab. Tapi yang pasti doa orang yang sakit, doa orang yang keaniaya, itu yang Tuhan terima. Dan bila Ustaz dapat lepas daripada COVID, Ustaz yang dapat kata kebebasan, itu memang kebebasan. Nyawa tu orang kata tak boleh dibayar. Duit boleh cari, tapi nyawa tu sekali dia datang. Sekali kita pergi, dia takkan datang balik. Kalau ada peluang mati, besok hidup balik tu, itu wallahi kita tak pernah merasai. Tapi bila kita rasa saat-saat yang kita nak pergi tu, kita dah rasa kita dah dekat dengan Allah. Apa yang kita doa pun, Tuhan terima doa kita. Dan kita berdoakan orang yang sekeliling kita yang sakit sama-sama tu. Ya Allah, Akbar. Memang pengalaman saya ni bawa pergi apa yang baru-baru ni suami tersebut tu. Sebab dia bawa pergi ke hospital, saya menangis sementara tu. Masa tu saya menangis, saya cakap, suami tak COVID, kenapa kena masuk kuarantin? Kenapa masuk kena ward 3 hospital Muar tu? Yang saya cakap tu. Lepas saya fahamkan, orang yang sakit, tak kira lah sakit tu sebab apa, dia pernafasan ke apa, dia terus masuk cas COVID. Jadi dalam situ saya terfikir, kenapa kena cas COVID? Sedangkan ahli keluarga saya semua sihat. Keluarga sihat, alhamdulillah semua. Kita orang tak ada jumpa orang COVID. Kita orang jaga SOP. Tapi sebabkan suami dia ada dialisis, yang orang kata apa, patut dia tarik 3-4 jam. Tapi orang dialisis tu ada kena tutup awal, jadi dia buat 3 jam. Air yang bertakung dekat dalam dada, muka, tangan, dan pernafasan dia tu slow
Main ni putus. Bawa tinggallah telefon. Sikit lagi. Tak perlu wang tapi boleh doa. Alhamdulillah yang saya dapat tahu bila dia kata putusan negatif, Allahu Akbar. Saya cakap ada peluang lagi untuk saya berbakti, ada peluang lagi untuk saya betulkan balik apa kita salah suami isteri. Tak semua yang suami isteri yang sempurna. Kadang-kadang tak lepas kata, kadang kita tak tarik kita punya apa kemarahan, kadang kita tak tahu. Tapi kita cuba orang yang dah sakit, kita cuba nak baik-baik, kita paksa. Tapi kesedaran yang tu saya belajar sikit demi sikit, saya nak betulkan balik, saya nak suruh dia baik, saya nak suruh sihat. Dan saya pakai. Dan hari semalam saya dia rasa sesuatu tau. Bila kita letak dia dalam kepala rasa dia panas sebab ada gangguan di hospital tu. Alhamdulillah saya buat selawat dan tijah, saya buat apa semua, saya pakai juga dengan weekend. Yang saya nak cerita pasal weekend ni, saya cakap bukan semua untuk orang sakit saja, orang sihat perlu juga tak pakai. Bukan semua untuk orang sakit, orang sihat perlu pakai. Sebab apa cakap orang sihat? Kadang-kadang orang sihat dia nampak sihat luaran. Ya aku tak sakit apa semua. Tapi bila dia pakai penyakit yang pemakanan, sebab pemakanan yang lama-lama tu, bila apa toksik orang kata apa dalam perhadaman kita buat sakit sendi, sakit gaut, dan kebanyakan yang muda-muda banyak sakit gaut. Sebab tu saya cakap ubat ni dia sementara saja melindungi untuk tahap kita punya level, tapi bila banyak weekend, alhamdulillah saya tahu dia boleh clearkan kita punya saluran darah kita yang sumbat apa semua, dia boleh clearkan. Alhamdulillah. Saya cakap testimoni banyak pada sahabat-sahabat, dan untuk diri saya banyak untuk belajar. Daripada dulu saya cakap saya orang yang jenis lepas makan terus tak ada tenaga, lepas makan saya sakit sendi ataupun susah nak bangun awal. Dengan weekend saya dapat bangun awal dan saya lebih cergas. Saya cakap masa jaga tu saya cakap aku pakai sarung kaki yang sebagai sarung lutut tu, saya pakai asal saya tak perasan yang saya kata saya punya dengan sarung lutut tu saya buat tidur. Pagi saya nak bangun tu, alhamdulillah kaki saya kan biasa tidur. Saya tidur atas lantai hospital tu. Saya tidur, alhamdulillah baik. Dapat saya bangun dengan tegas dan saya rasa bertenaga. Saya cakap siapa yang jaga orang sakit dan melalui saat-saat kita yang COVID, ampun saat-saat dipisahkan, saya takut satu je. Saya takut jenazah bawa balik, kita tak dapat tengok, dikebumikan. Itu yang saya takut. Yang saya tak takut, saya takut tak dapat jumpa. Yang semua orang nak jenazah kita kalau boleh, kalau nak kita diikamatkan, mencapai syahadah. Aku semua orang kita tak. Yang musim-musim pandemik, musim-musim COVID ni, kita doakan sahabat-sahabat kita semua, semoga semua apa dapat jumpa lagi. Alhamdulillah dapat jumpa, kita lawan balik dengan zikrullah, kita lawan balik dengan doa sama-sama. InsyaAllah Tuhan angkat semua doa sekalian. Okay. Sekarang saya nak lepaskan pada Kozi Yati. Okay, silakan Kozi Yati, setakat ini saja. Kozi Yati boleh Yati. Terserah kepada Yati. Terima kasih MC hebat Puan Siti. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah, saya diberi nafas lagi hari ini, saya dipanjangkan umur, alhamdulillah. Dapat saya berjumpa sahabat-sahabat ajidah-ajidah keperjuangan di MXP. Syukur kita kepada Allah, dilindungi semua daripada COVID, yang mana yang saya ucap takziah, yang mana kira fighter COVID ni. Saya mendoakan anda semua cepat sembuh sekeluarga, lebih-lebih lagi untuk sahabat Jidah KB. Terharu jugalah saya mendengar berita
memang terkejut lah. Ramailah sahabat-sahabat saya di mana-mana semua sekarang ni. Saya tengok COVID kan memang rata-rata dah tak kira umur, dah semakin bermaharajalela lah, bermaharajalela. Jadi macam kita sebagai hamba Allah ni, hamba Allah yang mana kita kena banyakkan bermunajat, sama-sama kita banyakkan bermunajat, berdoa, banyak-banyak berdoa. Kita tak ada ikhtiar lain kan, sebab COVID tu juga adalah makhluk Allah juga kan. So kita sama-samalah banyakkan bermunajat. So alhamdulillah, terima kasih pada kita punya Sifu Encik Razak, Sifu Puan Ita, dan juga Sifu Yong. Nampak tadi Sifu Yong pun dah masuk. Terima kasih Sifu Yong sudi masuk kita punya VOP petang ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya berterima kasih lah pada Sifu Razak sebab memberi peluang saya pada petang ni sebagai closing. Saya sebenarnya baru di dalam MSP ni, sama macam jida-jida semua dalam meeting ni lah. Tak ada bezanya pun, kita semua sama, kita pun semua masih belajar lagi, masih merangkak-rangkak lagi, betul tak? Sebab kalau kita rasa kita ni masih banyak tak tahu, masih kita nak belajar lagi, masih kita ilmu banyak lagi ilmu yang kita tak tahu kan. Jadi kita macam mana pun mesti kita akan istiqomah nak cari ilmu, betul tak? Macam seperti meeting yang pada petang ni pun adalah ilmu juga kan. Jadi macam saya bagi tahulah saya di dalam MSP ni, sedikitlah latar belakang saya. Di dalam MSP ni saya join pada 23 bulan 8 2017. So bulan 8 nanti pada 23 hari bulan saya genaplah 4 tahun di MSP. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesempatan, Allah bagi saya peluang, Allah bagi saya masa membuat benua dengan jida-jida semua. Dan ni saya tengok daripada tahun demi tahun banyak yang saya dapat. Macam daripada tahun pertama saya buat kan, tahun kedua saya buat, sampai tahun ketiga, macam ni sekarang ni tahun ketiga nak masuk tahun keempat. Saya belajar lagi tentang ilmu agama dengan Si Puyong. Alhamdulillah saya kenal dengan Si Puyong, saya upgrade ilmu tentang agama. Sebab tu saya sukalah di MSP ni. Kita bukan saja kita belajar kita belajar power dalam bisnes tapi kita kena belajar power dalam agama juga. Ya, penting. Sebab bila kita dalam bisnes kita tak kuatkan kita punya agama, mau kita boleh terpesong. Macam tu. Wallahualam. Memang jadi agama tu penting. Agama memang sangat penting. Jadi saya memang sebelum ni daripada tahun pertama tahun kedua tu saya biasa-biasa. Saya memang maksudnya dalam MXP ni saya buat bisnes ni semata-mata mengejar keuntungan. Macam tu. Mengejar keuntungan. Jadi bila saya belajar lagi kan, lebih-lebih lagi saya dah jumpa dengan Si Puyong. Alhamdulillah, saya banyak belajar yang dia mengatakan pada saya yang bisnes ni sebenarnya bukan semata-mata kita nak bantu keluarga. Sebenarnya bukan semata-mata kita nak bantu keluarga. Sebenarnya poin penting sekali dalam bisnes ni adalah mengejar pahala, mengejar gunung pahala. Dulu saya tak tahu. Ini tahun ketiga ni, saya nak masuk tahun keempat ni baru saya tahu sebenarnya perniagaan ni, kenapa kita buat bisnes. Tujuan utama kita adalah mengejar gunung pahala dan mencari redha dan rahmat Allah. Alhamdulillah, Allah Akbar. Masya Allah. Kita sebenarnya berniaga ni bukan semata-mata untuk tolong kita punya keluarga.
kat situ. Jadi kalau bila kita niat kita betulkan niat kita, walau kita pergi jumpa orang, kita sharing. RM180, betul tak? Betul tak sahabat? RM180. Agak-agak senang-senang ke orang nak beli. Jadi bila produk hebat, harga pun mahal, kita perlukan apa? Kita perlukan ilmu. Ilmu untuk kita berhadapan dengan pelanggan. Macam mana kita nak bercakap produk yang mahal macam ni, macam mana orang boleh tertarik, boleh beli. Macam tu juga saya peringkat awal. Peringkat awal saya pun baru-baru pun down jugalah, down sebab bila jumpa orang tak beli. Bila jumpa orang tak beli. Bila jumpa tak beli kan. Jadi tapi saya memang kuat semangat masa tu. Saya tak kisah apa orang nak cakap. Orang tak nak beli ke, orang tak nak beli ke, orang nak beli ke tak nak pun saya tak kisah, saya buat je. Kita yang penting kita buat. Yang penting kita buat, kita teruskan. Dan dalam satu-satu syarikat ni kita kena istiqomah lah, istiqomah. Nombor satu kita kena tuntut ilmu. Ilmu penting untuk kita berjaya dalam satu-satu syarikat. Lepas tu dengan adanya ilmu, yang kedua kita kena ambil tindakan. Kalau ilmu ada banyak sekalipun, kalau kita tak bertindak, mana nak datang hasil, betul tak? Setuju tak cakap saya? Jadi bila kita ada ilmu, kita kena ada tindakan. Bila kita dah ada tindakan, dua perkara je. Yang pertama, hasil kita sama ada kita dapat yang maksudnya kita dapat close ataupun tidak, itu je. Tapi yang penting sekarang kita dah bertindak, kita dah usaha. Kebergantungan kita pada Allah kena kuat. Itu paling penting sekali. Sebab kita kena ingat kepada rezeki kita. Macam mana kita usaha, kita buat macam mana cara kita buat sale. Selebihnya kita buat tawakal, kita buat penyerahan pada Allah. Kalau sampai masa kita contohnya tak dapat sale kan, sebenarnya Allah kat situ sebenarnya nak tunjukkan kita sebenarnya. Mungkin kat situ kita kena muhasabah diri. Mungkin kat situ ilmu kita masih kurang lagi, ilmu tentang produk, ilmu tentang kita penyampaian kita dengan kita punya customer. Kat situ mungkin hati kita pun dengan customer tu kita tak 100% nak memberi kebaikan pada dia. Mungkin mungkin hati kita nak untung pada dia, nak ambil keuntungan semata-mata pada dia kan. Allah tu Maha mengetahui, betul tak? Allah Maha mengetahui kita punya hati. Jadi first kalau kita jumpa customer, kita niatkan dalam hati kita nak memberi kebaikan pada customer kita atau kita punya business partner ke apa, itu paling penting. Sampai saya ada cerita sikit lah tentang saya punya business partner lah yang terbaru ni. Dia ada beli Bizfine pada saya. Dia ada beli Bizfine pada saya. Lepas tu dia cakap lah dia punya ibu tu badannya kurus lagi daripada dia. Jadi saya pun order lah yang size M. Jadi bila sampai, sebab stok saya cuma ada size L dengan XL. So bila dah sampai, kita pun confirm ingat dia boleh pakai kan. Lepas tu bila biz partner saya tu ambil produk tu bagi dekat mak dia, dia cakap tak boleh pakai pula, tak boleh masuk sampai ke atas, dia cuma boleh masuk cover je. Jadi bagi saya kan, saya suka memudahkan orang. Sebab saya tahu bila saya memudahkan orang, Allah akan lagi banyak memudahkan urusan saya. Urusan kita ni bukan saja bisnes sebenarnya urusan kita punya
kita punya kehidupan, urusan kita dalam rumah tangga, semua dia berkait tau sebenarnya. Kalau sahabat-sahabat semua nak tahu, bila kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan kita. Itu janji Allah, janji Allah pasti, insya-Allah. So pada masa itulah saya pun bagi tahu dekat biz partner saya tu, saya kata saya tengok dulu macam mana Wismine tu, tengok macam mana keadaan dia, sama ada dah kembang ke atau belum ke. Sebab kita selagi kita boleh bantu, kita punya rakan kongsi kita bantu sebaik-baiknya. Kita bantu. Kecuali kalau contoh tester Wismine tu dah kembang sangat kan, memang kita tak boleh nak tolong lah. Sebab tu saya sedaya upaya, kalau saya memang saya akan cuba tolong mana yang saya mampu. Jadi dia pulang kat saya tengok, sebab dia kata dia belum sarung lagi sampai atas. So saya rasa saya minta pada Allah lah. Saya cakap mudah-mudahan ya Allah aku dapat bantu dia ya Allah. Mudah-mudahan mak dia boleh pakai. Sebab saya rasa agak terpilan bila dia bagi tahu yang mak dia tak boleh sarung sampai ke perut kan. Mak dia kata mak cuma letakkan aja di perut. Bayangkan jida-jida semua bayangkan bila dia beli harga yang 500 lebih ibu dia tak boleh pakai. Bayangkan apa tak sebab kita sebagai penjual kan, sebab tak bukan sikit duit kan, 500 lebih tu sangat banyak sangat banyak. Jadi saya minta pada Allah mudah-mudahan saya boleh tolong dia. Alhamdulillah saya tengok dia punya Wismine, saya tengok okey, saya mudah je, saya senang. Bila saya tengok okey, tak ada masalah pada Wismine tu, saya ambil, saya gantikan balik. Cuba ni dulu, lepas tu saya cakap dengan dia jangan sarung dulu sampai atas. Saya cakap saya rasa insya-Allah, saya cakap pada saya punya rakan kongsi tu, saya cakap insya-Allah saya yakin sebab kalau M dia tak boleh pakai, ini saiz XL mesti boleh. Alhamdulillah. Bila saya dapat tahu dia cakap boleh pakai. Jadi ya Allah ya Tuhanku. Jadi saya sebenarnya bukan saya rasa saya jual, saya dapat untung tau sebenarnya kat situ. Saya bagi tahu tau. Saya sebenarnya di MXP ni saya suka gembirakan orang. Saya suka nak tengok orang sihat macam tu. Saya suka orang berbaik dengan saya, hubungan baik dengan saya suka macam tu. Jadi bila saya dapat tahu ibunya boleh pakai, lepas tu dia cakap lagi ibunya suka macam tu. Ibunya suka pakai, alhamdulillah. Dia pun cakap terima kasih banyak-banyak Kak. Jadi itulah sebenarnya. Sebab tu saya memilih MXB ni untuk saya terus memberi kebaikan pada orang. Sebab saya rasa produk MXB ni lebih-lebih lagi weekend sebenarnya memang kita sebenarnya ke arah akhirat sebenarnya. Kita ke arah kebaikan. Yang mana menuju ke akhirat sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat sebenarnya, sebab kita menjual satu produk yang memberi kebaikan untuk orang upgrade sujud, untuk orang lebih sihat, lebih banyak menyempurnakan ibadah soleh kan. Macam-macam lah daripada situ sebenarnya. Memang produk weekend ni memang sangat bagus. Macam pada sahabat-sahabat ni pada petang ni teruskanlah kita sama-sama berdakwah dalam MSP ni, berdakwah tentang kesihatan lah. Tapi tentang kesihatan di samping tu kita akan mengajar sedikit macam mana cara kita pakai mengikut sunnah kan. Pakai, kita ajar dia baca bismillah dulu, selawat 3 kali. Macam kita minum fitop tu, itu semua kita kena ajar. Macam dulu saya memang main hitam je. Samalah, saya pun tak pernah ajar customer macam tu. Tapi bila saya tahu kan, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, saya tahu macam mana kan kita nak pakai. Sebenarnya bila orang pakai nasihat, sebenarnya kita ada yang kita tak ajar kat dia, yang perkara-perkara penting sebenarnya kat situ. Ya. So macam untuk kita berjaya sebenarnya paling penting 3 perkara. 3 perkara ni adalah, yang satu kita nak berjaya, yang penting kita nak berjaya. Yang kedua kita nak jayakan. Dan yang ketiga kita nak menjayakan. Di MXP ni kita bukan nak berjaya seorang-seorang ya. Bukan nak berjaya seorang-seorang.
Sebab tu saya suka bisnes MXB ni, sebab kita boleh menjayakan orang. Bila kita menjayakan orang, automatik kita automatik kita memang dah dapat pendapatan. Lepas tu kita punya rakan kongsi, rakan niaga kita pun dapat pendapatan. Macam mana? Suka kan? Suka tak? Kita tak mampu nak bagi mereka kawan-kawan niaga kita duit. Kita tak mampu. Kita hanya mampu bagi mereka peluang. So bila Allah bagi kita peluang, kita kenalah bagi peluang pada kita punya rakan-rakan. Kalau mana yang tak nak bersama kita, itu tak apa. Ibaratnya macam kita macam satu pokok daun takkan sentiasa hijau je kan, mesti akan kering kan, akan jatuh kan. Macam tu. Macam si Puajak ada cerita dengan saya. Ibaratnya kita ni macam satu pohon pokok lah, satu pohon pokok. Bila kering tu maknanya daun-daun tu kita punya rakan niaga kita. Jadi bila yang kering jatuh kan, jadi tumbuh yang kita jaga. Jangan marah kalau dia tak buat lagi bisnes MSP dengan kita, tak bersama dengan kita, jangan marah mereka. Itu dah pilihan mereka. Mereka tak nak bersama, betul tak? Jadi kita jaga yang nak bersama dengan kita, kita jaga baik-baik. Masukkan betul-betul ilmu perniagaan yang betul-betul mengikut ajaran Islam, insya-Allah. Yang penting sekali. Jadi bila kita nak berjaya, kita mesti tanamkan mindset kita. Apa kita punya big why kita, macam big why kita, mestilah kita nak berjaya. Apa big why kita? Ada ke orang yang nak join mana-mana syarikat, especially syarikat MSP ni, dia tak ada big why kan? Jidah-jidah semua kan dalam ni mesti ada big why. Big why kita apa? Contohnya big why kita, kita nak nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke kan, mesti ada big why kita. Atau kita nak bantu keluarga, atau big why kita. Atau kita nak buat rumah pun boleh juga kan, big why kita. Kita join MSP ni, kita nak sambung rumah ke macam tu. Atau kita nak beli, nak tambah kenderaan ke. Ada matlamat. Kita buat tak ada hala tuju. Nanti. Jadi kita kena ada impian. Saya di MXP ni daripada tahun pertama sampai sekarang ni, memang saya sentiasa buat impian. Lepas satu impian. Habis satu impian. Jadi macam tu. Tak perlulah saya bagi tahu kan apa impian saya, tapi alhamdulillah lah di MXP ni memang banyak yang saya dapat. Bukan saja keuangan, tapi saya dapat melancong. Alhamdulillah melancong 2 kali dalam syarikat MSP. Alhamdulillah. Jujur yang penting, jujur tu pun penting dalam rakan niaga. Kita tak boleh nak ambil hati, walau macam mana dia merajuk sekalipun. Abang merajuk lah dalam rakan niaga, saya dah puas dah. Dia merajuk, tak apa, kita pucuk, kita mengalah, kita kena mengalah. Kita sebagai leader kena mengalah. Nak dijayakan yang kedua, kita nak dijayakan. Macam mana kita nak dijayakan? Contohnya lah, saya di bawah jagaan Sibu Abang Ajak kan. Contohnya memanglah saya rasa saya ni tak pandai nak cakap kan, tapi dia sentiasa memberi saya ruang dan peluang untuk saya bercakap dari semasa ke semasa. Tak percaya tanyalah dengan Sibu Ajak. Memang saya selalu menolak dia punya tawaran lah untuk saya bercakap. Sebab saya rasa saya tak pandai bercakap. Ilmu saya pun banyak lagi kurang kan. Saya sentiasa bagi Sibu Ajak, suruh bagi peluang orang lain, bagi peluang orang yang tera-tera bercakap, yang pandai-pandai bercakap. Saya tak pandai cakap. Jadi kat situ saya cakap yang nombor 2, nak dijayakan. Itu penting sekali. Bila
bila kita punya leader, mentor ke sifu ke, bagi kita peluang, kita kena sahut cabaran. Kita kena uji kita punya kemampuan. Sebenarnya kita boleh, tapi kita banyak sangat negatif. Kita sentiasa kurang keyakinan diri. Jadi macam sifat-sifat yang macam tu kita kena jauh-jauh kita buang. Jangan simpan, sebab bila kita simpan perkara yang macam tu yang negatif tu, itu yang menggagalkan kita untuk terus berjaya dalam membina rangkaian kita lah. Sebab bila kita bina rangkaian, kita nak dijayakan kan. Okey, sekarang ni kita nak menjayakan rangkaian kita pula. Macam mana kalau kita tak terima orang kita tak boleh nak tunjukkan kemampuan kita, kebolehan kita, macam mana pula kita nak ajak, nak create leader kita. Macam tu kan. Jadi bila Sifu Cik Razak dia tawarkan kat saya, kita sahut cabaran tu. InsyaAllah lepas ni macam sahabat-sahabat yang lain, sahut cabaran tu. Kita cabar diri. Kita cabar diri kita, walaupun sebenarnya hakikatnya kita tak macam ni sebenarnya. Kita tak macam ni. Kita sebenarnya seorang yang takut. Betul tak? Kan? Kita seorang yang pemalu. Kan? Sama. Semua sahabat-sahabat saya pun macam tu. Saya pun macam jida-jida semua. Memang saya takut, seorang takut. Saya seorang yang pemalu. Dua perkara tu memang dalam diri saya memang sangat, peratus dia memang sangat tinggi. Tapi bila saya ada mentor yang banyak ajar saya, lepas tu yang macam saya ada belajar dengan Sifu Yong juga, kuatkan kita punya mental rohani kita, jasmani kan. Jadi kita semakin berkeyakinan. Macam kita nak bercakap pun kita lebih yakin. Yang penting kita nak yakin. Okey, so yang ketiga sekali, kita ni bukan kita nak berjaya seorang-seorang. Kita bisnes kita ni okey, MLM. Apa tu MLM? MLM tu multi level marketing. Kita bisnes bukan single level. Betul tak sahabat-sahabat? Kan? Jadi suka tak suka kita kena jayakan orang. Jayakan kita punya rakan kongsi. Jadi kalau macam mana yang sahabat tak nak jayakan orang tu, kena buat bisnes single level. Kena pergi single level. Yang mana jual dapat untung runcit, macam itulah. Macam seperti mana saya buat bisnes minimarket dulu. Macam itulah single level. Jual dapat untung runcit. Kita tak menjayakan orang. Jadi bila di MSP ni kita kena menjayakan orang. Jadi bila kita nak menjayakan orang, kita pun kena bagi leader kita jayakan kita. Macam mana kalau kita tak bagi peluang leader kita nak jayakan kita, macam kita nak menjayakan orang kat situ kan. Jadi bila kita menjayakan orang, apa yang paling penting sekali, ilmu juga kena ada. Apa-apa pun, yang pertama, kedua, ketiga, kita kena ada ilmu kan. Ilmu. Jadi macam kelas apa yang saya tak bagi, ambil, grab semua. Jangan sampai tertinggal. Kalau ada yang tertinggal tu boleh balik tengok kan, tengok balik dekat Facebook pun boleh, tak ada masalah kan. Tapi ambil peluang apa-apa ilmu yang saya tak bagi, leader bagi ilmu kan, bagi kelas yang macam ni semua, ambil peluang. Sebab kita nak menjayakan orang ni bukan senang-senang bukan senang-senang. Jadi ilmu yang cukup kena ada lah untuk kita menjayakan orang. Jadi macam dalam menjayakan kumpulan pun kita kena ada timbang rasa, kena ada tolak ansur. Keikhlasan tu penting keikhlasan. Dan yang penting sekali kejujuran dalam berkumpulan bisnes. Kita kan, jadi kita kena terus memberi kepercayaan pada dia. Jangan sampai hilang kepercayaan dia pada kita. Sebab sekali kita buat silap, sekali kita kita buat mereka hilang kepercayaan, sampai bila-bila mereka
mereka akan ingat kita punya kelemahan kat situ. Jadi kejujuran tu penting. Okey, yang penting itulah. So saya juga lagi satu, saya selalu mindset yang saya punya diri yang tugas itu ketua. Sampai bila-bila pun daripada awal saya buat bisnes sampai sekarang, saya memegang pepatah tugas itu ketua. Sebab bila saya memegang tugas itu ketua, bermaksud walaupun saya contoh ketua tugas dia tu. Banyakkan tugas kita. Jadi atau network pun kita ajak kita ingat apa? Kita buat dulu. Kita buat je dulu. Orang tak buat pun tak apa, kan? Sebab kita tak kisah. Kita punya network nak ikut ke tak ikut, tapi kita bagi tahu okey, ini ada kelas macam ni, saya bagi tahu network saya. Hari ni ada kelas datang jemput masuk, link saya dah bagi semua kan. Tapi saya tak pastilah ada masuk tidak network saya hari ni. Sampai saya nak tarik network saya cakap siapa yang hadir petang ni punya kelas, saya akan bagi hadiah. Macam tu saya mengharapkan saya punya network datang kelas pada saya sanggup bagi mereka hadiah semata-mata nak tarik mereka macam tu. Jadi kita sebagai leader kita kena kreatif lah, dan kita kena banyak memberi. Itu paling penting sekali lah, memberi. Sebab kebanyakan kita kadang-kadang kita lebih pada nak orang datang ke kita, banyak lebih pada orang beli barang kita, banyak lebih pada kita nak lakukan barang ke apa. Sebenarnya paling penting kita kena banyakkan memberi. InsyaAllah bila kita banyak memberi kan, Allah lagi banyak limpahkan kita rezeki kan. So yang last kali apa pun kita niaga bisnes ke, apa pun kita pergi kat mana sekalipun kan, lebih-lebih lagi sekarang ni di zaman pandemik kan, memang banyak yang terjejas, banyak yang terkesan. Sana sini kita dengar kawan kita sakit, sana sini kita dengar kawan kita susah, sana sini kita dengar kawan kita kesempitan duit kan, macam-macam kan. Jadi mana yang kita boleh bantu dari segi keuangan ke, tenaga ke, kita bantu. InsyaAllah Allah bantu kita lebih banyak lagi kat situ. Sebab sekarang ni Allah semua tengah uji kita. Allah buat saya lebih pada offline. Saya kurang online. Sekarang ni saya dah banyak online sebab saya dah tak jumpa orang. Sebab kita nak jumpa orang pun takut kan nak jumpa kita, betul tak? Kita nak jumpa orang pun kita takut, orang nak jumpa kita pun takut, betul tak? Dah macam COVID tu, macam kita lebih takut daripada COVID pula daripada Allah kan. Kat situ kita dah macam tak baik pula kan. Tapi sebenarnya kat situ macam saya rasa saya pun macam gitu juga, saya pun macam lebih takut daripada COVID daripada Allah pula. Jadi kita kena kuatkan kita punya zikrullah, banyakkan selawat kan. Sekarang ni kita banyakkan bermunajat lah, yang penting sekali. Dan yalah, kita bisnes ni macam sekarang ni sebenarnya kita lebih banyak kebergantungan kita pada Allah, betul tak sahabat? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita menjual di online tau. Di online ni sebenarnya kebergantungan kita dengan Allah memang sangat kuat. Sebab kita tak dapat nak jumpa. So macam kita buat bisnes, kita tak dapat menggunakan bahasa sentuhan. Kalau saya dulu, saya buat bisnes, saya banyak gunakan bahasa sentuhan. Saya pergi jumpa makcik-makcik kan kembang, makcik-makcik bawang tu kan. Saya pegang dia, saya sentuh dia. Lebih pada banyak sentuhan, kita cakap ni kebaikan dia apa kan. Tapi sekarang saya dah tak dapat macam tu lagi. Jadi saya rindu dengan perniagaan yang macam tu. Tapi ialah kita kena redha kan. Kita kena redha, beruas sebab diri kan. Kita
dengan keadaan yang macam ni. Bukan kita saja yang tak boleh buat bisnes offline macam tu, pergi ke rumah-rumah kan, ziarah-ziarah sambil kita buat bisnes sambil kita ziarah. Saya seronok tau. Tapi zaman tu dah tak ada dah sekarang kan. So macam sekarang kita dah buat bisnes online kan, banyak benda lagi kita nak belajar kan tentang IT kan, yang kita dah umur 40 lebih ni dah lah memang kemampuan kita nak tangkap lagi kan susah kan. Tapi yang penting kita nak, nombor satu yang penting kita nak berubah, kita nak berjaya, pasti kita boleh berjaya, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan saya mendoakan semua jida-jida pada petang ni yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan jida-jida semua pada petang ni semua berjaya dunia akhirat, amin, insyaAllah. Dijauhkan daripada wabak COVID yang mana dah terkena, minta sembuh cepat, kita minta sembuh cepat, kita bacakan Yasin untuk mereka, insyaAllah, mudah-mudahan, amin. So rasanya itu sajalah perkongsian saya petang ni, mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada jida-jida semua, insyaAllah. Itu sajalah. Okay, terima kasih MC, terima kasih Sri Razak, Sri Ita, terima kasih Sri Puyo, semua jida-jida. Okay, Assalamualaikum. Salam sebentar. Okey. Terima kasih Jida, Latifah. Terima kasih perkongsian, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Ilmu ni yang kita akan gunakan setiap hari, jumpa dengan orang, sentiasa tawakal, sentiasa berfikir baik, positif. Saya belajar banyak daripada hari ini. InsyaAllah saya akan praktikan apa yang ilmu yang turunkan hari ini. InsyaAllah zikir, munajat, banyakkan memberi. Itu selalu kata memberi itu lebih bagus daripada menerima. InsyaAllah kita akan banyak berkongsi rezeki sikit banyak. Okey, yang tentang nak dijayakan, dijayakan, menjayakan. Produk marketing hebat, ini memang kita kena jayakan orang, kita kena ramaikan orang dia kenal. Macam kita nak tarik lah orang dengan jumpa orang supaya kenal dengan kita nak sentiasa sharing, kita nak kata orang tu kasih kita, lepas tu sama kita nak sentiasa orang tu dekat dengan kita, kenal apa yang kita menjual. Alhamdulillah, malam ada orang tegur saya tau. Ini satu saya nak puji diri saya. Kenapa muka Siti ni lain? Kedut-kedut Siti lain. Mungkin sebab Siti muda lagi tak? Tak, saya cakap saya biasa je. Lepas tu saya promote pasal ribbon cream. Ni cerita pasal ribbon cream. Customer tu dia dah berumur tau. Dia cakap, ya ke? Ribbon cream ni kita ni boleh kasih kedut tu hilang. Dia kata dia beli kedut sini, dia akan kawasan bawah dekat dahi ni akan tinggal kesan yang lama sekali. Saya cakap cuba satu ni. Harga pun tak mahal, dia cakap. Bila dia dengar harga, dia cakap peranjat dia. Tapi insyaAllah dia kata tunggu hari, dah lagi 3 hari, 4 hari dia akan dapat. Ini saya dah standby untuk customer tu. Yang saya cakap produk kita best, bukan hanya pada stokin ada, pada ribbon cream ada, pada lotion dan pewangi Rosella. Ini bagi penenang kita. Wangi daripada Turki. Yang best kita sekali. Alhamdulillah, kita cuma nak jumpa customer pun dalam keadaan COVID ni terpaksa guna online. Banyak kan kita nak jumpa orang pun kita offline pun kita takut dengan macam tadi cakap, sebab melibatkan sentuhan, melibatkan orang nak jumpa kita pun takut. Jadi kita yang belajar, banyak kan kita belajar macam mana kita nak promotekan diri kita. Kan banyak ada Facebook, yang kelas-kelas Facebook tu semua tu ambil pada yang Cik Azlan tu. InsyaAllah saya pun ada sikit belajar. InsyaAllah saya akan buat apa yang
dia ajarkan saya. Okey, sebelum saya tutup majlis ni, kita bacakan Al-Fatihah sekali untuk semua masa-masa COVID dan untuk lindungi kita semua daripada COVID semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Siti, sekejap boleh? Ya. KB ada lagi tak KB? KB. Baby dia punya Okey, kalau kita nak bagi dia sedikit cakap boleh tak? Sikit je. Pasal apa situasi sekarang kita nak tahu lah, kita simpati dengan perasaan dia, emosi dia. Jadi kita nak minta dia sharing sikit pasal dia satu keluarga dan dia juga pengguna Tegar weekend. Jadi apa dia punya perasaan dia dan sebagainya. Mungkin ada suntikan untuk kita sikit. jemput CKB untuk kongsi macam mana dalam dalam COVID sekarang dia tengah positif COVID, macam mana dia melawan COVID dengan kepada weekend. Silakan KB. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah zami fadi rabbi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman kaman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqadu wa tafariju bil qurabu wa tu'ta bil hawaiju wa tunalu bihi rawaitu wa usna wa tini wa istasqal ghamamu bi wajrihi ya karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat semua yang disayangi, memang kita disayang sangat semua sebab kita sebenarnya dalam bisnes MXB ni tak kira siapa pun kita, di mana pun kita, sebenarnya kalau kita tengok bila Allah uji macam ni makin kita erat, betul tak? Walaupun kita tak berjumpa tapi kita punya naluri kasih sayang tu Allah hadirkan. Masya Allah, tabarakallah, memang kita diakui sangat-sangat daripada sahabat-sahabat, tim-tim MXB, tim-tim management. Subhanallah, memang inilah sebenarnya kekuatan yang kita perlukan bila mana kita diuji. Bak kata si Fuyu, untuk menjadikan kita kuat tu bukan mudah. Tapi jika kita fikir bahawa setiap apa yang Allah hantar dekat kita ni ada, kita anggap macam satu hadiah, kita akan jadi redha. Jadi benda-benda macam gini kita akan terima dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang. Jadi KB pada awalnya bila mana tahu IG positif COVID dan KB tengok masa tu, sebab kami rapat semua kan, anak-anak semua kan. Jadinya bila seorang-seorang anak-anak KB mula ada simptom demam apa semua tu, jadi KB memang dah walaupun KB orang yang tak ahli dapat result lah. Sebab KB seorang buat PCR, sebab masa tu KB belum ada simptom kan. KB buat PCR. Jadi ni yang lain semua RTK memang positif sebab dia orang dah diuji dengan demam, batuk semua kan. So KB memang walaupun ramai yang mendoakan negatif tapi gerak hati KB menyatakan bahawa KB pun positif. Jadi KB doa yang terbaik je pada Allah Subhanahu Wa Taala. KB minta apa juga yang terbaik daripada dia sebab sesungguhnya yang baik itu semuanya daripada dia, betul tak? Pasti ada hikmah yang dia nak bagi dekat kita. Pasti ada sesuatu yang lebih baik. Mungkin dia nak naikkan darjat ke dan sebagainya. Nak tengok sahabat-sahabat jidah kita sayang ke tak dengan KB ni kan? Tapi Alhamdulillah Zami Fadil Rabbi, kalian punya semangat, subhanallah, memang itu yang KB pegang. Sedih memang sedih bila mana kita tahu yang COVID ni bukan sakit yang biasa-biasa. Betul tak? Benda ni bukan main-main. Bila kita tak kuat, kita rasa down, benda tu akan lagi cepat berumah tangga lah maksudnya dalam diri kita. Jadi benda-benda macam ni kita perlukan sokongan. Jadi Alhamdulillah Zami Fadil Rabbi, memang KB bersyukur sangat berada dalam kelompok kalian yang sangat-sangat dekat dengan Allah, yang sangat-sangat menjaga hablum minallah, hablum minannas kan. Alhamdulillah Zami Fadil Rabbi, memang inilah ukhuwah kita. Semoga KB doakan semoga kalian semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan KB insya-Allah kami kuat. Dan anak-anak semua memang KB selalu cakap
kuatkan semangat, apa semua kita kena lawan. Sebab benda ni pun makhluk daripada Allah, dan sesungguhnya Allah jualah yang sebagai kita punya penolong. Betul tak? Doa kawan-kawan semua sangat-sangat KB hargai, dan insya-Allah nanti apa-apa KB update je. Mohon doa lah sebab Haji yang sekarang ni nampak Haji dia batuk teruk, agak teruk. Haji seorang lah, yang anak-anak lain masih okey lagi. Ya. So itu saja, KB mohon ampun dan maaf. Andai kata dalam segala apa pun KB punya sharing, KB punya kata-kata semua, andai kata ada yang terguris rasa, KB minta maaf ya. So insya-Allah jika panjang usia kita jumpa dan jumpa lagi teruskan perjuangan kalian, sebab perjuangan kita masih belum selesai. Ya, sebab ada banyak lagi tanggung detox, minum, jangan ni sebab dia orang kata minum lemon madu kan, detox dalam tu semua ada. Lemon ada, madu ada, semua lengkap dah. Alhamdulillah Azami Fadil Rabi, di saat diuji macam ni kita dah ada produk yang terbaik yang Allah hantar asbab platform bisnes MXB kan. So Gabah Cafe pun minum. KB bersyukur sangat jugalah sebab baru restock. Memang restock dengan Gabah Cafe KB tak henti restock. Habis je KB akan restock. Memang kita orang satu family pun memang minum kan. So pakailah semaksimum yang mungkin. Produk MXB memang terbaik, dia boost up kita punya energy. Bukan nak cakap apa, ini memang testimoni daripada kami sendiri, daripada KB dan anak-anak dikala diuji dalam COVID-19 ni lah kan. Kalau sakit biasa tu biasa, tapi COVID-19 sakit yang sangat luar biasa. Kalau kita tak ada energy, memang melepek, langsung teruk. Dia akan jadi worse and worse lah. So Alhamdulillah memang sangat membantu. So gunakanlah semaksimal yang mungkin. Ya, insya-Allah jika panjang usia KB akan buat live dan KB akan ceritakan semua KB COVID fighter apa semua, insya-Allah. Mohon doa semua ya. So itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Berat ujian KB sekeluarga, mudah-mudahan KB sekeluarga cepat sembuh daripada COVID dan mudah-mudahan dilindungi Allah mana ada bagi support positif. Sentiasa berfikir Allah tu sayang kita. Dia tak akan matikan kita dengan saya banyak orang kata pun memberi Allah sayang. Apa yang Allah uji tu sebenarnya Allah sayang kepada kita semua. Okay. Mari kita serahkan pada Tifu Ajak